Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor dan juga kawan-kawan. Saya intern Hidayah binti Muhammad Nasir dengan nombor matrik 265181. Bersama ahli kumpulan saya, Syazril, Azfazwan, Faris dan Fatahi. Kumpulan kami memilih tajuk Darurah Al-Yuzal. Kami akan membentangkan tentang Darurah Al-Yuzal, iaitu kemudaratan mesti dihilangkan. Okey, baik. Pengenalan, injury must be removed yang bermaksud kemudaratan mestilah dihilangkan atau dihapuskan. Jadi definisi kepada darurat al-yuzal ini adalah sesuatu mudarat yang terjadi atau perkara yang bahaya mestilah dihapuskan. Kaedah ini berdasarkan kepada dua dalil, iaitu satu hadis dan juga satu ayat Quran. Ayat Quran yang berbunyi wallahu la yuhibbul mufsidin, yang bermaksud Allah tak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Serta hadis yang berbunyi la darar wala dirar, iaitu tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan. Jadi kita akan melihat aplikasi dan juga cabang-cabang kepada kaedah darurah al-yuzal ini. Untuk itu saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faris bin SM Nurisham, matric number 27181. Today I will present about the relevant legal maxim, which is related to our main topic, which is darurah yuzal. The first legal maxim is harm or darar is not eliminated by another harm. Ad-darar la yuzal bimislihi, means harm cannot be removed by inflicting such harm. For example, a poor person, he has an equally poor friend, so he should not give his property to his friend in order to eliminate harm to his friend, because it will cause harm to himself and his family. Maksudnya daripada legal maxim pertama ni, iaitu ad-darar la yuzal bimislihi, ianya bermaksud sesuatu kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan suatu kemudaratan yang semisal dengannya. Semisal ni bermaksud kemudaratan yang hampir sama. Sebagai contoh, dalam gambar ni ada dua orang rakan, kedua-duanya adalah miskin. Kemudian seorang rakannya meminta bantuan kepada si miskin yang lagi satu. Jadi dalam kes ni dia tidak boleh menolong rakannya kerana dalam situasinya dia adalah seorang yang miskin, dan jika dia membantu rakannya, ianya akan mendatangkan kemudaratan kepada dirinya dan keluarga. Ianya bertepatan dengan konsep ad-darar la yuzal bimislihi, iaitu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang semisal dengannya. The second legal maxim is necessity renders prohibited things. Ad-darurat tubihul mahturat. What is meant by this method is that something that in the original law was haram, but because there is harm, then the law changed to halal. For example, eating forbidden food in case of darurah. Untuk legal maxim yang kedua ni, ianya menerangkan tentang sesuatu hukum yang pada awalnya haram dan ianya boleh menjadi halal jika ianya mendatangkan mudarat kepada kita. Sebagai contoh, apabila seseorang itu sesat di dalam hutan dan tiada sumber makanan lain selain babi, jadi dalam situasi ini babi itu adalah halal untuk dimakan, tetapi ianya tidaklah mengenyangkan dan hanya untuk memenuhi keperluan hidup. Dan perkara ini juga telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih selain dengan nama Allah. Tetapi barang sesiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. The third legal maxim is take the lesser harm of which both harms are unavoidable. Irtiqabu ahaffi ad-dararaini. This rule is applied when faced with two unavoidable harms all at once, and it should not be done and there is no third option. So in this case, the attitude taken is to take a lesser harm. For example, if a robber enters the house and wants to rob our property, then the robber threatens our life. So at the time, we need to hand over our property to them even though it will cause loss to us in order to save the lives of ourselves and our families. In conclusion,
life is more important than our properties. So in this case, we need to let go of our property because it is less harm than our life, which is more important in this situation. Seterusnya adalah dar'ul mafasidi muqaddamu ala jalbi musallih, iaitu menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahah. Kaedah ini diterapkan apabila maslahah dan mudaratnya sama, tidak ada dari keduanya yang lebih besar, maka didahulukan untuk meninggalkannya dan menghindarkan diri dari kemudaratan yang akan timbul, walaupun harus mengabarkan maslahah yang boleh diperolehi akan datang. Ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah SAW, apa saja yang aku larang kamu melaksanakan, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintah kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana banyak bertanya dan menyalahi Nabi mereka, iaitu tidak patuh. Contoh bagi kaedah ini adalah diberi kelonggaran untuk orang yang untuk meninggalkan beberapa keadaan dengan sedikit kesukaran, seperti duduk orang yang sakit, berbuka ketika sakit. Seterusnya, yang kedua adalah tidak sah membuka kilang, minuman keras, premis perjudian, kelab malam, kedai urut, walaupun boleh membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai kerana kerosakannya lebih besar daripada kebaikannya. Seterusnya adalah dara'u yirfa'u ala khatiri imkanu, iaitu kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang. Ini merupakan kaedah yang penting terutama dalam maslahah nahi munkar, kerana di antara bentuk kemudaratan adalah kemungkaran. Contoh dalam penerapan kaedah ini adalah seperti Nabi Yusuf yang menjadi bendahara negeri Mesir, padahal negeri Mesir saat itu adalah negeri kafir. Namun Nabi Yusuf masuk ke dalam sistem tersebut untuk mengurangi kemudaratan negeri tersebut, walaupun tidak akan keseluruhannya hilang. Demikian pula pada zaman sekarang, orang yang masuk dalam lembaga-lembaga pelayanan masyarakat yang mana masih menganut sistem kafir, maka dia tidak bisa menghilangkan kesemua kemungkaran, tetapi paling tidak dia boleh menguranginya. Seterusnya adalah ad-daru asyaddu yuzalu bidar al-akhfu, kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Maksud dekat sini, apabila bertembung dua kemudaratan, hendaklah diberi perhatian kepada mudarat yang lebih besar di antara keduanya dengan memilih kemudaratan yang paling ringan. Maksud dia, cara melepaskan diri dari pertempuran dua kemudaratan yang pasti berlaku salah satu daripadanya. Contoh kaedah dia adalah apabila dalam keadaan terpaksa perlu makan untuk hidup, ada pilihan sama ada makan bangkai atau binatang ataupun makanan hak orang lain, jadi hendaklah memilih bangkai. Contoh yang kedua, dia haruskan mentaati ketua ataupun pemimpin yang zalim, sekiranya jika kita memberontak akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah yuhtamalu ad-dararu al-khassu li daf'i darari al-am, iaitu ditempuh kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Kaedah ini juga merupakan hubungan dan ikatan dengan kaedah ad-dararu la yuzalu bil mis, iaitu bermaksud bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang serupa. Artinya, ia dilihat dari sudut pandang umum dan perkhususannya tentang kebahayaan tersebut. Contoh bagi kaedah ini adalah seseorang yang memiliki rumah, dinding rumah itu menyebabkan gangguan bagi beberapa jiran. Jadi pemerintah dapat memerintahkannya untuk memperbaiki tembok itu, walaupun dia harus mengeluarkan wang yang banyak untuk mengelakkan gangguan yang bakal menimpa jirannya. Yang kedua, penjual tidak boleh menjual arak ataupun minuman keras atau minuman yang boleh memabukkan kepada pembeli, yang mana dia telah tahu pembeli itu membeli minuman keras itu dengan tujuan membuat minuman keras untuk menghilangkan bahaya kepada orang ramai, kepada umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazril Aiman bin Ramli. Saya akan membentangkan tentang aplikasi penggunaan qawaid fiqh dalam bisnes, kewangan dan juga lain-lain. Kita pergi pada yang pertama, iaitu adah muhakamah. Adah muhakamah kita dapat simpulkan bahawa ianya perlu dilihat melalui sosiokultur ataupun masyarakat. Selagi satu perkara itu tidak bercanggah, jadi tidak ada masalah untuk dilakukan. Tapi ada pun juga uruf yang rosak ataupun uruf al-fasid. Contoh kita dapat lihat pada hari ini, kita buat loan.
loan ni sudah tentu dia ada interest yang tinggi. Jadi riba ni jadi satu kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Jadinya kita tak kisah tentang loan tersebut, tentang interest tersebut, asalkan kita dapat satu barang yang kita beli tu, jadi kita terpaksalah kena bayar interest yang tinggi. Sedangkan tidak sedar bahawa kita telah pun terjerumus dalam lembah riba ni, iaitu satu benda yang haram. Jadi penyelesaian untuk isu ini, contohlah kita beli kereta harga RM100,000. Jadi kalau kita tak ada duit nak beli, kita boleh suruh bank yang belikan dulu. Kemudian bila kereta tu dah jadi milik bank, kita akan beli kereta tu dengan bank. Contohnya harga bank letak RM130,000. Jadi di situ satu hukum yang dinamakan sebagai harus. Jadi tidak ada riba di situ. Contoh yang kedua ialah ad-darar yuzal, harm need to eliminate. Kemudaratan itu perlu dihilangkan. Contohnya dalam isu MH 370 melalui satu artikel Bayan Linnas, satu kaedah yang digunakan oleh muzakarah iaitu ad-darar yuzal, iaitu menghilangkan kemudaratan atas sebab untuk menjaga maqasid syariah dan juga menjaga kemaslahatan ahli keluarga mangsa. Oleh kerana pencarian ini mengambil masa yang lama, jadi muzakarah mengambil kaedah ini untuk mengelakkan kemudaratan yang menimpa kepada ahli keluarga. Kita boleh anggap sekarang ini mangsa sudah pun hilang, sudah pun meninggal dunia. Jadi kita nak elakkan kemudaratan yang seterusnya menimpa kepada ahli keluarga yang terdekat, yang terlibat. Contoh kita berikan bayaran pampasan, insurans, dan juga kita dalam masa yang sama kita mengelakkan daripada hal-hal lain yang menimpa, seperti kehilangan hak isteri, anak-anak, harta yang ditinggalkan, tempoh iddah dan sebagainya. Dan hal ini perlu diuruskan untuk kemaslahatan ahli keluarga mangsa. Contoh yang lain, aplikasi yang lain kita dapat lihat iaitu ad-darar yudfa' bil qadri al-imkan. The harm should be eliminated as much as possible. Mudarat perlu dihilangkan dengan segera. Pada contoh yang kita dapat lihat ialah isu COVID-19. Jadi isu ini telah pun dilihat serius sehingga membawa kepada kematian. Jadi satu pembangunan dari segi perubatan iaitu vaksin perlu dibangunkan. Jadi dalam pembangunan vaksin ini sudah pasti orang Islam akan merasa ragu-ragu terhadap bahan yang digunakan di dalam vaksin tersebut. Jadi dalam masa yang sama kita dapat lihat bahawa berlaku pertembungan di antara mudarat besar dan juga kecil. Apa yang kita perlu lakukan adalah mengambil mudarat yang kecil untuk kita menghilangkan mudarat yang lebih besar. Dengan kita mengambil vaksin, ulama telah pun meletakkan hukum harus untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena COVID tersebut yang boleh membawa kepada kematian. Dan dalam masa yang sama, kita juga dapat menjaga maqasid syariah dalam kalangan umat Islam. Jadi itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Aplikasi konsep ad-darar yuzal dalam kehidupan seharian adalah seperti penutupan masjid. Hal ini dilakukan adalah kerana untuk memutuskan rangkaian serta mengurangkan kadar jangkitan kepada masyarakat. Antara SOP yang ditetapkan adalah tidak dibenarkan solat berjemaah di masjid, tetapi digalakkan solat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga. Seterusnya, hanya bilangan tertentu saja yang dibenarkan untuk ke masjid adalah seperti imam dan bilal. Seperti yang kita ketahui, Majlis Fatwa Malaysia telah mempertimbang keadaan dan perkembangan terkini berkaitan dengan wabak COVID-19 di Malaysia. Jumlah yang dijangkiti virus telah meningkat hari demi hari. Data menunjukkan bahawa dengan penutupan majlis masjid dapat mengurangkan jumlah jangkitan pesakit COVID-19. Oleh yang demikian, Jabatan Konservator telah memutuskan bahawa penutupan masjid perlu diperpanjangkan sehingga keadaan beransur pulih dan jumlah jangkitan dapat dikenali dengan baik atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pakar perubatan. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan prinsip dan syariat Islam yang memerintahkan segala bentuk bahaya dapat dihindari.
antara prinsipnya adalah ad-darar yuzal, yang bermaksud keburukan mesti dihilangkan. Ini berarti bahawa jika satu bahaya dijangka terjadi, maka langkah pencegahan perlu diambil untuk memastikan pemeliharaan kehidupan serta kehidupan individu dan masyarakat. Seterusnya, prinsip ad-darar yuzal juga dapat dilihat dalam etika masyarakat awam, seperti mencegah bahaya kepada masyarakat. Majoriti ahli hukum Islam membenarkan negara atau pemerintah untuk campur tangan dalam urusan individu jika campur tangan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum. Contohnya, penetapan harga barang di pasaran. Hal ini dilakukan untuk membela nasib rakyat daripada ditindas oleh para penjual yang menaikkan harga dengan sesuka hati. Selain itu, contoh yang kedua adalah menyembunyikan barang keperluan seperti beras, gula, tepung. Tujuan barang ini disembunyikan adalah untuk menaikkan harga barang tersebut pada harga yang lebih tinggi dengan memberikan alasan bahawa barang tersebut sangat susah untuk didapati. Dan seterusnya, contoh yang ketiga adalah jika berlaku kebakaran di satu lokasi dan seseorang tersebut telah merobohkan rumah seseorang tanpa kebenarannya dengan alasan untuk menyelamatkan penduduk dalam rumah tersebut, tidak berkewajipan untuk menebus kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran tersebut dengan anggapan dia melakukannya atas arahan pihak berkuasa. Kesimpulan yang dapat dibuat secara menyeluruh mengenai kaedah darurat al-yuzal ini adalah apabila berlaku mudarat ke atas seseorang ataupun sesuatu, maka Islam memberi jalan keluar dan keizinan kepadanya untuk menghilangkan mudarat yang menimpanya tersebut dengan tidak memudaratkan pihak yang lain. Sekian, itu sahaja pembincangan daripada kumpulan kami mengenai darurat al-yuzal. Terima kasih dan Assalamualaikum.